sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, apa yang menggemparkan kita pada hari ini ialah apabila satu kenyataan dilaporkan dalam media, bilangan penganggur paling rendah sejak pandemik. Inilah kemenangan terbesar yang perlu Anda share kepada seluruh dunia, seluruh Malaysia, tentang data yang menunjukkan bahawa kebanyakan yang didakwa oleh walaun dan para pengikut pembangkang, khususnya Perikatan Nasional, adalah berunsur mau menjatuhkan kerajaan semata-mata dan memburukkan pemimpinan Anwar Ibrahim semata-mata. Ini kerana disahkan bahawa bilangan penganggur paling rendah sejak pandemik adalah berlaku pada waktu ini. Bilangan penganggur terus menurun kepada 580,700 orang pada 2023 adalah paling rendah sejak pandemik, dengan kadar pengangguran sebanyak 3.4% menurun. Sorotan pasaran buruh suku keempat 2023 yang dikeluarkan Jabatan Perangkaan Malaysia semalam lapor bernama. Ia mencerminkan perkembangan ekonomi yang bertambah baik sepanjang suku keempat tahun ini, dengan kadar penyertaan tenaga buruh meningkat 0.6 mata peratus tahun ke depan, tahun ke tahun, mengekalkan kadar tertinggi iaitu 70.1% berbanding suku sebelumnya, kata Ketua Perangkaan Datu Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin. Bilangan tenaga buruh bertambah 2.2% untuk merekodkan 16.91 juta orang pada suku keempat 2023, terutamanya didorong oleh kenaikan 2.5% dalam kedudukan penduduk kerja yang merangkumi 16.35 juta orang, katanya dalam satu kenyataan semalam. Beliau berkata pasaran buruh Malaysia terus bertambah baik pada suku keempat itu, walaupun dalam persekitaran yang mencabar, kerana permintaan dalam negeri yang lebih tinggi telah mewujudkan persekitaran yang menggalakkan kepada industri. Ini menyebabkan peningkatan dalam pengeluaran yang disebabkan oleh pengembangan ekonomi hampir ke semua sektor. Hal ini menyumbang kepada permintaan buruh yang lebih kukuh meskipun dengan persekitaran luaran yang mencabar. Oleh itu, ekonomi Malaysia berkembang 3% pada suku keempat 2023, lebih rendah daripada pertumbuhan 3.3% pada suku sebelumnya, kata beliau. Guna tenaga tidak penuh yang merujuk kepada bilangan penduduk bekerja kurang daripada 30 jam seminggu mencatatkan pertambahan 6.6% berbanding suku sama pada tahun 2022 dengan sejumlah 286,100 orang. Pada masa sama, katanya, guna tenaga tidak penuh berkaitan kemahiran yang menunjukkan kepada mereka yang berpendidikan tertiary tetap bekerja dalam kategori pekerjaan separuh mahir dan kemahiran rendah meningkat sebanyak 2.4% tahun ke tahun untuk merekodkan 1.94 juta orang dengan kadar 37.4% atau terdiri daripada lebih 1/3 penduduk bekerja dengan pendidikan tertier. Dari sudut pandangan permintaan buruh, Muhammad Uzir berkata jawatan dalam sektor ekonomi mencatatkan peningkatan 2.1% kepada 8.94 juta jawatan berbanding tahun lepas, dengan jawatan diisi merangkumi 97.9% daripada jumlah jawatan berkembang 2.1% kepada 8.74 juta. Pada itu beliau berkata, permintaan buruh di Malaysia terus bertambah baik pada suku ini ditunjukkan oleh pertumbuhan 0.6% dalam bilangan pewujudan jawatan untuk memenuhi keperluan industri yang merangkumi 31.100 jawatan. Seiring perkembangan ekonomi pada suku keempat 2023, produktiviti buruh yang diukur berdasarkan nilai ditambah per pekerja meningkat 0.5% berbanding suku yang sama tahun lepas merekodkan nilai RM25.080 per pekerja. Anggaran awal prestasi keseluruhan pasaran buruh 2023 berdasarkan data purata bulanan
menunjukkan bilangan penduduk bekerja meningkat 6.0% pada 16.31 juta orang pada 2023 berbanding 3.1% atau 15.39 juta pada tahun sebelumnya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton channel Nazilin Unity. Kes Pangko makin panas dan makin mendebarkan. SPRM telah menyatakan bahawa mereka telah pun menyoal siasat Menteri Keuangan pada era tahun 2020 hingga 2021. Namun demikian, yang menarik perhatian kita ialah siapakah Perdana Menteri yang terlibat dan siapakah Perdana Menteri yang mungkin akan dipanggil dalam siasatan tersebut. Belum sempat dibuat oleh apa-apa oleh SPRM berkaitan dengan siasatan ini, dan belum sempat SPRM memanggil sesiapa Perdana Menteri untuk disiasat. Akhirnya Muhyiddin Yassin tampil membuat satu penafian. Apabila Muhyiddin kata, kes Pangko, jangan samakan saya dengan Perdana Menteri ke-10, yaitu Anwar Ibrahim, kata beliau. Muhyiddin Yassin berkata, Putrajaya sepatutnya mendedahkan mengapa surat hasrat LOI yang diberikan PH kepada sebuah syarikat untuk kontrak pembakalan dan penyelenggaraan kenderaan kerajaan dibatalkan oleh Perikatan Nasional kemudiannya. Pengerusi Perikatan Nasional merangkap Presiden Bersatu itu menambah, dia yakin maklumat mengenai perkara tersebut ada tersimpan di Kementerian Keuangan. Menteri Dalam Negeri semasa Pakatan Harapan menjadi kerajaan itu menambah, kerajaan juga perlu mendedahkan tarik kontrak membekal dan menyelenggara kenderaan kerajaan diberikan kepada syarikat Spangko Sdn Bhd Spangko. Janganlah membuat tuduhan melulu terhadap saya, kata Muhyiddin lagi. Sebagai Perdana Menteri antara Mac 2020 hingga Ogos tahun 2021, saya tidak terlibat dalam sebarang pemberian kontrak kerajaan yang diuruskan oleh Kementerian Keuangan, katanya dalam satu kenyataan malam tadi. Beliau juga mengatakan, jangan samakan kedudukan saya dengan Perdana Menteri ke-10 yang juga merupakan Menteri Keuangan. Saya tahu kedudukan saya, tambah Muhyiddin lagi. Pihak berkuasa kini sedang menyiasat syarikat berkenan yang diberikan kontrak untuk membekal serta menyelenggara kenderaan kerajaan sejak awal 1990-an. Ia ditubuhkan pada tahun 1988. Syarikat itu diberikan konsensi selama 25 tahun mulai 1 Januari 1994 untuk mengatur, membekal dan memajakkan kenderaan kerajaan dengan peruntukan penyelenggaraan yang khas. Memiliki kemudahan pusat penyelenggaraan Batu Cave dan Bangi dengan keluasan masing-masing 5 dan 2 ekar, Spangko turut menyediakan bantuan kecemasan 24 jam dan lebih 300 pusat perkhidmatan di seluruh Malaysia, selain memiliki 200 tenaga operasi dan kepakaran. Konsesi yang diberikan itu mulai 1 Januari 1994 tamat pada 31 Disember tahun 2018. Pakatan Harapan yang menjadi kerajaan ketika kontrak tersebut berakhir membuat tender terbuka untuk membolehkan mana-mana syarikat membuat permohonan. Konsesi yang ditawarkan ialah selama 15 tahun dan dilaporkan ada sekurang-kurangnya 7 syarikat berminat. Ketika itu, Berjaya Group berjaya membentuk konsortium dengan syarikat Nazarcorp Holding Sdn Bhd untuk bersama-sama membida kontrak yang ditawarkan. Tak dapat dibuktikan bagaimanapun pada Julai tahun lalu, syarikat terbabit menyaman kerajaan kerana mendakwa LOI yang dikeluarkan Putrajaya ditamatkan. Pengasas Berjaya Vincent Tan mendakwa LOI terbabit dibatalkan 3 bulan selepas Muhyiddin dilantik sebagai Perdana Menteri menggantikan Dr. Mahathir. Tan juga mendakwa kerajaan memberikan kembali kontrak tersebut kepada Spangko walaupun mengemukakan bidaan 700 juta ringgit lebih tinggi berbanding konsortiumnya. Pada 5 Februari lalu pula Perdana Menteri Anwar Ibrahim menganggap kontrak yang dianugerahkan kepada Spangko sebagai merugikan negara dan berjanji untuk mengambil tindakan jika wujud sebarang salah laku. SPRM sudah memulakan siasatan ke atas syarikat berkenan dan memanggil beberapa tokoh berprofil tinggi untuk membantu mereka.
Menurut Muhyiddin, dia menafikan sekeras-kerasnya dakwaan terbabit dalam sebarang salah laku terkait pemberian kontrak kerajaan Persmangko. Kata ahli Parlimen Pagoh itu, sehingga kini tohmahan jahat itu tersebar melalui media massa dan media sosial namun tanpa butiran yang lengkap untuk menunjukkan bagaimana dia terbabit serta apakah salah laku yang didakwa. Samalah seperti tuduhan sebelum ini, kata beliau. Muhyiddin berkata dia dilepas dan dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi berkaitan tuduhan berkenaan. Ini adalah sebahagian daripada siri pembunuhan korektor, kata beliau. Harimau Satu kata dalam ruangan komen, bila kontrak tak dapat, macam-macam cakap. Brown Falcon kata, inilah yang perlu dihabiskan, kata beliau. Tok Mudim kata, masa zaman kamu ada darurat. Mr. Sakau kata, menantu tak pulang lagi, entah hilang ke mana, hantu kot, kata Brown Falcon. Blackcock kata, Mat Sakau tak ingat ke siapa Perdana Menteri dan Menteri-Menteri ketika kerajaan PH 0.1. Blue Panther kata, Janawi Bawa, macam mana, dah lupa ke? Tak tahu pula siapa yang tamakkan LOI itu. Itu yang ditulis oleh beberapa komen. Ada juga yang mengomen mereka tidak percaya dengan kenyataan kenyataan Muhyiddin itu, dan beliau kata macam mana pula parti itu boleh berkaya. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye bye.